Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 5 Ogos 2024. Kita ke berita utama, penjawat awam boleh menyemak kadar baharu gaji bermula minggu depan susulan pelarasan gaji menerusi sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang diumumkan kerajaan. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi Datuk Muhammad Saiful Ibrahim berkata, perincian mengenai mekanisme pelarasan gaji itu akan diumumkan Perdana Menteri pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPPA ke-19 pada 16 Ogos ini. Menurutnya, kenaikan secara rasmi akan bermula pada 1 Disember depan dan pada hujung bulan tersebut, penjawat awam akan menerima kadar gaji yang baharu. Tambahnya, SSPA terpakai kepada Perkhidmatan Awam Persekutuan dan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam JPA akan mengeluarkan berkeliling mengenainya. Soal ketidakhadiran ahli parlimen termasuk pemotongan elaun kerana tidak hadir persidangan parlimen mungkin menjadi antara intipati Akta Perkhidmatan Parlimen PSA yang bakal dibentangkan nanti. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata beliau difahamkan cadangan rang undang-undang RUU PSA itu telah diluluskan oleh Kabinet. Bagaimanapun beliau tidak boleh mengulas lanjut kerana belum melihat draft akhir PSA tersebut yang bakal dibentangkan pada sidang parlimen dari 14 Oktober hingga 12 Disember depan. Terdahulu Johari sebelum ini menjelaskan beliau memandang serius langkah-langkah yang perlu dilaksanakan termasuk memotong elaun ahli parlimen jika terus tidak hadir ketika sesi sidang parlimen. Tambahnya sebagai ahli parlimen, mereka bertanggungjawab melaksanakan tugas terhadap pengundi dan kawasan yang diwakili. Kementerian Luar belum membuat sebarang keputusan untuk membawa pulang Batalion Malaysia 85011 Malbat 85011 bagi misi pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL di Lubnan susulan kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu sebarang keputusan melibatkan pasukan Malbat 85011 adalah di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, memandangkan terdapat perjanjian yang dimeterai bersama. Tambahnya sama ada berundur atau dibawa keluar, semuanya akan berlaku secara kerjasama agar ia dapat dibuat sebaik mungkin. Sementara itu, Muhammad memberitahu amaran perjalanan ke Lubnan juga sudah dikeluarkan selain turut menjelaskan seramai 860 dari 880 rakyat Malaysia yang berada di Lubnan kini merupakan anggota tentera. Dahulu media melaporkan Amerika Syarikat dan Britain telah mengeluarkan amaran kepada rakyat mereka supaya segera meninggalkan Lubnan susulan konflik negara itu dengan Israel mungkin akan menjadi bertambah buruk. Kedutaan kedua-dua negara itu menggesa rakyatnya yang memutuskan untuk kekal di Lubnan supaya membuat rancangan luar jangka bagi sebarang situasi kecemasan dan bersedia mencari tempat perlindungan untuk jangka masa panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pengganti Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang akan menamatkan kontraknya sebagai Ketua Setiausaha Negara KSN akan diumumkan dalam masa terdekat. Malah Anwar memberitahu calon pengganti Muhammad Zuki belum lagi dimuktamadkan selepas kontrak beliau akan berakhir pada Sabtu ini. Dahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri memberi bayangan untuk memberikan tugas lain kepada Muhammad Zuki selepas persaraannya dalam perkhidmatan awam. Bagaimanapun beliau tidak menyebut apakah tugas lain yang akan diberikan bagi membantu kerajaan dalam menjayakan agenda Malaysia Madani. Muhammad Zuki dilantik sebagai KSN sejak 31 Disember 2019 dan bersara pada 10 Ogos 2022 sebelum kontraknya disambung semula selama 2 tahun. Menurut Anwar, sejak hari pertama beliau menjawat Perdana Menteri, segala nasihat dan pandangan Muhammad Zuki adalah secara konsisten yang terbaik untuk perkhidmatan awam dan negara, terutamanya berhubung kajian skim saraan perkhidmatan awam SSPA. Muhammad Zuki yang berkelulusan ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan dari Nanyang University Singapura pernah berkhidmat di Kementerian Kewangan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sebelum ini beliau juga pernah bertugas di Istana Negara dan Jabatan Perdana Menteri serta pernah menjabat jawatan sebagai Setiausaha Persekutuan Sarawak dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan.
Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Tulisan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Kosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Pihak polis sedang mengesan seorang pemain bola sepak dipercayai membawa senjata tajam dalam insiden pergaduhan yang berlaku di padang KLFA Desa Melati semalam. Menerusi satu kenyataan hari ini, Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Asisten Komisioner Muhammad Lazim Ismail berkata, pihaknya telah menerima laporan daripada seorang lelaki warga tempatan berusia 23 tahun pada pukul 2.21 pagi tadi. Ujarnya ketika kejadian, pengadu menyatakan berlaku perselisihan faham antara pasukan pengadu dan pasukan lawan. Dalam perkembangan sama, Muhammad Lazim berkata usaha mengesan suspek sedang dilakukan bagi siasatan lanjut dan tiada kecederaan dilaporkan dalam insiden tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Jenazah penyanyi JJ atau nama sebenar Muhammad Fauzi Darus, 67 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Tandang, Petaling Jaya sekitar pukul 11.15 pagi tadi. Dahulu jenazah Allahyarham diuruskan dan disolatkan di Masjid Al-Husna Bandar Sunway sebelum diimamkan oleh pengurus Masjid Wan Muhammad Izzat Kamal. Penyanyi yang popular dengan lagu Rindu Bayangan itu mengembuskan nafas terakhir di Hospital Thomson Kota Damansara semalam akibat kegagalan organ dalaman selepas mengalami serangan angin amar beberapa hari lalu. Pada Mei lalu, JJ dikejarkan ke Institut Jantung Negara IJN bagi menjalani pembedahan pintasan jantung selepas mengalami serangan jantung dan sesak nafas sebelum menaiki bas untuk bertolak pulang ke Kuala Lumpur dari Singapura. Kita ke berita dunia. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun di Singapura meraih perhatian ramai selepas memainkan biola sempena merayakan hari jadi datuknya. Menerusi rakaman yang dimuat naik di platform TikTok, kanak-kanak lelaki bernama Tommy itu memainkan lagu Selamat Hari Lahir menggunakan biola miliknya. Namun apa yang lebih mengejutkan apabila alunan gesekan biola itu kedengaran sempurna dan kemas. Tommy juga dilihat bermain alat muzik itu tanpa rasa kekok meskipun usianya sangat muda. Rakaman itu menjadi tular di media sosial dan meraih lebih 200,000 jumlah tontonan. Rata-rata netizen tersentuh dan memuji bakat yang dimiliki kanak-kanak tersebut. Loka pemain bola keranjang Amerika Kobe Bryant yang digunakan secara peribadi di Stadium Staples Center didelong pada harga $2.9 juta AS bersamaan 13 juta ringgit. Firma lelongan Sotheby's berkata ia merupakan loka sukan paling bernilai pernah dijual di acara lelongan dan yang ketiga termahal dalam siri lelongan memorabilia melibatkan Bryant. Ketua Koleksi Moden Sotheby's, Braham Watcher berkata loka Bryant bukan sekadar memorabilia tetapi peninggalan penting daripada salah seorang tokoh bola keranjang yang paling ikonik. Loka itu disimpan oleh pekerja penyelenggaraan semasa pengubahsuaian Staples Center pada 2018 dan dijual secara persendirian kepada seorang pengumpul dari Amerika Syarikat. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Beralih ke berita ekonomi, sebanyak 227 institusi pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA sedia membantu kira-kira 300,000 lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 yang tidak layak mendapat tempat dalam program matrikulasi dan program asasi universiti. Pengerusinya, Datuk Dr. Ashraf Wachdi Dusuki berkata terdapat 1,345 institusi pendidikan latihan yang menyediakan lebih 4,000 bidang TVET di bawah 12 kementerian yang diselaraskan oleh Majlis TVET Negara. Menurutnya, MARA menyediakan pelbagai program dari peringkat sijil, sijil profesional, sijil industri, diploma, diploma penyusuran hingga peringkat ijazah. Ia juga termasuk institusi seperti GIAT MARA, Institut Kemahiran MARA, Kolej Kemahiran Tinggi MARA sehinggalah ke peringkat Universiti Kuala Lumpur Uni KL. Jelas beliau, MARA juga memberi peluang kepada graduan dan pelatih TVET untuk menyambung pengajian dan latihan sehingga ke luar negara. Maybank dalam satu kenyataan baru-baru ini memaklumkan aplikasi Maybank to You My akan ditamatkan sepenuhnya pada 28 Ogos ini. Aplikasi tersebut akan berpindah sepenuhnya pada aplikasi MAE yang menyediakan akses kendiri kepada akaun pengguna untuk keperluan perbankan mudah alik. Pengumuman ini dibuat susulan daripada aplikasi tersebut yang tidak lagi boleh dimuat turun daripada App Store, Play Store dan Huawei App Gallery sejak 30 Jun lalu. Mana-mana pengguna yang masih belum memuat turun aplikasi MAE diminta untuk berbuat demikian dengan kadar segera kerana pengguna kelak tidak boleh mengakses akaun atau sebarang fungsi melalui aplikasi Maybank to You My selepas tarikh berkenaan. Berita sukan bergu lelaki negara Aaron Chia Soh Woo Yik berjaya menghadiahkan pingat pertama buat Malaysia pada Sukan Olimpik Paris 2024 selepas meraih pingat gangsa menewaskan pasangan Denmark Kim Astrup dan Skarab Rasmussen malam tadi. Pada aksi penentuan pingat gangsa yang berlangsung di Port de la Chapelle Arena, Paris malam tadi, bekas juara dunia itu melakar kebangkitan menerusi set penentuan 16-21, 22-20, 21-19 dalam tempoh 74 minit. Pada perlawanan itu menyaksikan Astrup Rasmussen bermula dengan baik di set pertama apabila menguasai sepenuhnya permainan dengan mencatat kemenangan 21-16. Bersambung di set kedua, aksi bertambah sengit apabila kedua beregu saling berbalas serangan namun hasrat beregu Denmark itu dipadam selepas Aaron Woo Yik berjaya mempamerkan kebangkitan selepas menang 22-20 sekaligus mengheret perlawanan ke set penentuan. Dalam set ketiga, beregu negara dilihat semakin bersemangat apabila berjaya menggagalkan fokus sebelum memastikan pingat gangsa menjadi milik kem negara menerusi kemenangan muktamad 21-19. Johor Darul Ta'zim JDT berjaya melangkah ke perlawanan akhir Piala FA selepas menewaskan Kedah Darul Aman KDAFC dengan agregat 5-1 dalam perlawanan separuh akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim semalam. Dalam perlawanan separuh akhir pertama Piala FA antara kedua-dua pasukan itu di Stadium Darul Aman 19 Julai lalu, JDT berjaya mencipta kemenangan 2-1 sekaligus membawa bekalan selesa ke Stadium Larkin. Pada perlawanan separuh akhir kedua malam tadi, skuad Harimau Selatan Menggana pun terpaksa menunggu sehingga separuh masa kedua untuk mendapatkan jaringan pertama. Tembok pertahanan Kedah FC berjaya ditembusi pada minit ke-50 apabila Feroz Baharudin berjaya menyempurnakan hantaran dari Matthew Davis untuk meletakkan JDT 1-0 di hadapan. Dan minit ke-74, Baxter Da Silva pula berjaya menanduk masuk bola melepasi jangkauan penjaga gol Kedah FC Kalamullah Madrowi hasil sepakan penjuru Oscar Arribas untuk menjadikan JDT selesa di hadapan dengan 2-0. Hasil kerja keras dan asakan bertalu JDT akhirnya berbaloi apabila Juan Muniz berjaya mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-82 menjadikan kedudukan 3-0. Kedudukan tersebut kekal sehingga wisat penamat menyaksikan JDT bakal bertemu Selangor FC pada perlawanan akhir Piala FA 24 Ogos depan yang akan berlangsung di Stadium Bukit Jalil. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 6 Ogos 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevlin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.